Awak ada copywriting tu tak? Ha? Tak ada duit. Baik, tak ada. Kena ni ni baik. Setelah jalan ni. Baik, Ejek tak? tak? Kat mana? Jalan ni kat ini. Boleh. Okey, baik. Sorry. Line putih. Tak, ni tadi. Okey, start kita bagi masa dalam beberapa minit untuk orang ni masuk dan sebagainya. Kat mana nak ajar ni? Kat editos. Tadi kita buat tulis apa tadi? Takut corona. Tak takut. Dia ada. Dua dah. Ada juga dia. Jangan tanah. Kan kalau clear, bang clear minta bantuan untuk ni. Sebab tadi line putus. Kita baru tukar wifi yang lain. Alhamdulillah okey kot insya-Allah. Dan saya ada nak kena buat tajuk balik insya-Allah. Lagi orang kawan puncak tak tuan pula pengajian apa ni. Okey. Okey, baik tuan, clear bismillah. Line clear gitu. Mak Lela kata tak clear, minta sahkan suara tak berapa jelas ustaz. Okey baik, ni okey tak? Ya, suara kurang kuat. Suara tak berapa ni. Minta tolong adjust audio. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشار والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Dirahmati tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada malam ni. Malam yang insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati kita berada pada penghujung pada tahun bulan pada bulan Rejab. Tak berapa hari lagi Rejab. Kita doakan mudah-mudahan dengan bulan Rejab ni Nas minta share di personal buat copywriting lain. Mudah-mudahan dengan pengakhiran lagi tak berapa hari bulan Rejab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan mengangkat sekalian daripada ujian yang sedang kita lalui sekarang. Dan ujian ni adalah bukan bersifat peribadi, ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada semua manusia, dan bukan hanya di bukan semata-mata di Malaysia tapi di dunia. Jadi ini bukan isu personal ataupun nationality, atau itu adalah isu global. Sebab itu diisytiharkan oleh WHO. Isu yang sedang kita alami sekarang disebut dengan pandemik. Pandemik ni dia atas daripada epidemik, di atas lagi. Ini kira yang habis meta dah. Satu isu yang semua menanggung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Baik. Depa kata masih ada masalah haming. Tolong settle kan? Bismillah. Okey, tuan, okey ke? Kalau okey, minta maklum Ustaz untuk kita nak mula insya-Allah. Untuk kita sebab hadis pertama untuk pembukaan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ni agak panjang, berkaitan tentang takwa dan perpaduan. Ini hadis yang pertama dalam kitab yang kita akan bincangkan, dan insya-Allah esok malam saya akan usahakan untuk dapatkan PDF kitab, sebab kedai kitab tak buka. Saya yakin kalau tuan-tuan nak cari pun tak jumpa. Jadi esok kita akan usahakan semua untuk hadis yang kedua daripada pembacaan kita esok. Saya akan usahakan untuk semua yang dengar live ni akan ada kopi dari segi PDF lah, untuk kita sama-sama at least kita dapat manfaat dari segi pembacaannya juga insya-Allah. Cuma hari ni saya tak sempat lah. Saya sendiri pun bila duk cari-cari tadi takut adanya copyright dan sebagainya. Jadi hak tu lah kita bimbang. Ada buzzing tapi suara still jelas. Dia kita ada bunyi macam buzzing tu Nas. Okey, ada bunyi lagi tak? Buzzing apa tu? Buzzing tu datang apa tau, saya pun tak tahu. Ataupun dah clear, minta tolong sahkan. InsyaAllah sambil-sambil tu dalam 2-3 minit lagi, 8 tanpa setengah kita akan terus baca, sebab dalam kita cuma planning dalam sejam. Jadi sejam tu bolehlah sempat untuk kita baca hadis dan kita nak bincang tentang isu yang dibangkitkan. Takut orang kata ni tak apa, kita pergi berdakwah, kita hanya takut kepada Allah, jangan takut kepada corona. Baik tuan, clear lagi? Kalau clear minta maklumkan. Okey, Kota Baru clear, bunyi macam kipas. Alamak, macam kipas pula dah. Okey, kipas dah tak ni dah. Bila ni Abang Syukri Jamu Tunteja ada bunyi bas tapi tetap handsome. Aduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah clear Ustaz. Okey, alhamdulillah Kak Zu pun kata clear, so saya rasa mungkin semua clear kot insya-Allah. Secara tak langsung insya-Allah semua clear lah. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Macam awak macam tolong tengok Ustaz ni macam mana dia nak kena ada turun satu-satu untuk baca komen. Dia scroll sendiri. Dia kena scroll sendiri. Oh, dia tak boleh auto Ustaz saya ni main lah. Tak apa, tak nampak dalam live. Minta maaf tuan kita ni cak ayam ni. Bila orang komen nak kena tekan ni baru dia turun. Kau memang macam tu. Tak maaf tuan cak ayam bab teknologi ni kita tak apa nak pandai lah.
Itulah pentingnya IT education. Ni Facebook. Ajak Facebook tu. Jangan tutup pula lagi. Tutup. Terpelik on habis lagi. Ini live ni nampak tu ya? Kalau orang komen. Okey. Abang kali tu okey. Tu buka agak tadi. Maksudnya nak bagi nampak apa yang orang komen tu live tu kan, bagi nampak sebab kita takut orang tanya apa-apa kan soalan. InsyaAllah kita boleh buat engagement dengan mereka, mudah-mudahan. Okey, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang dihormati semua sahabat-sahabat saya di dalam ni, masya-Allah, alhamdulillah hampir 400 orang. Dan insya-Allah sebelum kita buat permulaan pembacaan kitab kita ni, kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, dan untuk makluman kitab ni alhamdulillah saya dapat 2 kali sanadnya. Yang pertama pada tahun 2013 minta maaf, di Kairah, Mesir. Waktu tu Syekh Fahmi Zamzam yang menyusun kitab ni sendiri, Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki memberikan sanad kitab ni. Saya minta secara khususlah untuk balik Malaysia untuk kita baca, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang kali kedua saya dapat pada tahun 2016 waktu balik di Malaysia. Saya minta lagi sekali kepada Syekh dengan bacaan satu-satu hadis. Dan alhamdulillah Syekh izinkan untuk kita berkongsi. Bukan bermakna saya pandai tak, cuma kita berkongsi daripada apa yang Syekh ajarkan dan saya tolong baca kepada tuan-tuan. Pandainya tidak, tapi insya-Allah untuk bagi manfaat sama-sama lah dalam fatrah sekarang ni. Dalam kita duduk saja, ralik duduk saja, kalau tidak malam ni menganga duduk tengok cerita Nabila Razali saja, ya, rugilah. So kita ambil manfaat, insya-Allah, mudah-mudahan dengan asbab pengajian kita, mudah-mudahan Allah memayungi dengan payung rahmat Allah, dan Allah mengangkat sekalian wabak dan musibah yang sedang kita diuji hari ini, insya-Allah. Dan sebelum kita tu Nur Aini Yusof, masya-Allah, Kak Nur Aini Yusof, tak mengapa Ustaz menuntut ilmu macam dugaan. Terima kasih Kak, moga Allah bagi kemurahan rezeki pada Kak semua, insya-Allah. Dan saya minta tolong tuan-tuan, boleh tak kita salam tu kita bantu-bantu untuk share. Ada 450 orang sekarang, kita bantu untuk share, untuk kita ajak lebih ramai orang. Sebab hari ni bila kita tengok jalan lengang, pasaraya pun alhamdulillah dah tak ramai, balai polis pun tak jadi macam expo dah, semua dah mula kosong. So sekarang kebanyakan manusia dah duduk di rumah masing-masing. Cuma Facebook ni jahat tuan, dia tak bagi engagement dari segi algoritmnya, dia bagi cuma 1-3% yang akan nampak live daripada page saya ni. So daripada 52,000 follower dan 60,000 follower di personal, yang hanya nampak dalam 3,000 orang saja. So sayanglah 3,000 orang tu yang duk kalut dan sebagainya lagi kan. So saya minta jasa baik tuan-tuan semua. Ni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia Peri, masya-Allah, ni orang-orang hebat ni. Jadi minta tolong bantu untuk share dan post di grup-grup yang tuan-tuan rasa, grup bisnes, grup kawan, grup family, grup WhatsApp, sekolah rendah, sekolah menengah, reunion. Lepas tu ada grup kedai tom yam, grup janda berhias ke apa, kita sebar-sebarkan tu semua, biar kita ajak seramai mungkin orang yang mengaji. Saya bercerita, kalaulah bayangkan semua asatizah yang sekarang mungkin sedang bercuti, bayangkan ada 10,000 di Malaysia asatizah. Kalau 10,000 asatizah semua buat pengajian online macam ni, kita target tak ramai. Kalau seorang asatizah dapat 1,000 je yang mengaji, maka daripada 10,000 kali 1,000 kita akan ada 10 juta orang yang belajar dalam satu masa. Masya Allah, kalau 10 juta orang belajar, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, Allah, apa keberkatan yang Allah akan bagi kepada kita. Mudah-mudahan dengan asbab pengajian kita, dengan kita menyebarkan majlis ilmu ni, Allah mengangkat bala dan musibah dan bencana yang Allah datangkan kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan. Grup motor kokot tu, boleh dalam grup bicycle lajak ke apa semua tu, untuk kita sama-sama ambil manfaat janda berhias, insya-Allah. Baik, insya-Allah malam ni sambil-sambil untuk kita berbincang tentang tajuk takut Allah atau takut corona. Sebab benda ini dibincangkan, ada seorang hamba Allah yang mengeluarkan satu statement yang diviralkan. Dia kata kita tak perlu takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Jadi kita akan detailkan, ada berkaitan satu hadis. Kita akan menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, ataupun Syekh Fahmi Zamzam ni terkenal lah di Malaysia dan di Indonesia, masya-Allah, seorang guru yang sangat alim. Dan saya dapat sanad khusus kitab ini 2 kali, pada tahun 2013 dan 2016 waktu di Mesir dan di Malaysia. Dan kitab ini disiapkan oleh Syekh Abu Ali, diterjemah oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari pada tahun 1991. Maksudnya dah 29 tahun. Sebaya dengan umur saya lah kitab ni, masya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatan kepada kita semua, masya-Allah. Dan kita
sedekahkan juga Al-Fatihah kepada guru kita yang mulia Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam masih hidupnya, kita sedekahkan atas kita harapkan pertalian ilmu tu insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insya-Allah kita akan mula pada pembacaan hadis yang pertama. Daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Esok malam saya akan bagi kepada tuan-tuan semua PDF untuk hadis yang kedua. Malam ni minta maaf tak sempat. Sebab tadi duk cari-cari godek-godek baru jumpa, dan kedai buku semua tutup. Jadi tuan-tuan pun tak boleh nak cari. Tapi tak apalah, insya-Allah esok malam saya akan usahakan semua yang tengok live ni kita akan ada panduan. Kita akan guna OBS, akan ada panduan dan akan naik untuk kitab yang kita bincangkan agar tuan-tuan tak ada lah khalik sangat. Ni duk dalam duk tengok telefon sekejap lagi, dia duk khalik buat benda lain lah. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Dalam membicarakan hadis yang pertama berkaitan taqwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. So hadis ni yang pertama, Syekh Fahmi Zamzam menghimpunkan berkaitan asas kepada takwa itulah, yang perpaduan itulah nak memelihara daripada fitnah akhir zaman hari ni. Kita tahu kan macam-macam fitnah Allah datangkan dengan maksiat yang banyaknya, dengan bala bencana, dengan datangnya LGBT-nya hari ni. Cabar Allah kan, dia pegang Kaabah, dia kata apa, tengok tak ada bala pun. Sekarang tak ada siapa Allah izinkan pegang Kaabah. Sebab tu ingat, dalam bentuk musibah, ketika Allah datangkan, Allah tidak datangkan kepada individu. Allah datangkan kepada umum dan semua orang akan kena. Sebab tu hati-hati, jangan sombong dan jangan pernah tongkat langit. Baik, an Abi Najihin Irbad Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal khuyun. Fakhulna ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين محتدين عضو عليها بالنواجذ وإياكم ومحتدثات أمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Minta tolong cas saya. Baik, itu dari segi matan hadis. Baik, daripada Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tuan-tuan sambil-sambil dengar. Kalau tuan-tuan nak mudah untuk ingat, tuan-tuan tulis. Maksudnya bila saya sebut Abu Najih Irbad bin Sariyah ni, tuan-tuan tulis Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ni yang hadis dari sahabat Nabi. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Kami ni apa dia? Para sahabat yang duduk dengan Rasulullah. Satu nasihat yang menggentarkan hati. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu ajma'in, sahabat-sahabat ni mereka orang yang mereka sangat dahagakan pada nasihat. Sebab tu kalau kita tengok banyak gila tuan-tuan hadis yang bila sahabat jumpa Nabi, apa dia minta? Ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah, wasiatkan kepada kami. Wahai Rasulullah, ajarkan kami. Wahai Rasulullah, bagilah ilmu kepada kami. Wahai Rasulullah, ausini itu apa? Nasihat, wasiatkan kepada kami, nasihatlah kami. Mereka ni sangat dahagakan ilmu tu. Macam mana kita dahagakan air, bila kita tengok ada yang orang nak bergayak, macam mana kita minta kat dia? Kita minta dalam keadaan yang sangat bersungguh-sungguh. Maka para sahabat ini memang jiwa mereka sangat lembut untuk mendapat nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Najih Irbad bin Sariyah, dia kata apa? Satu hari bila duduk para sahabat dengan Nabi, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ni depa minta tekan fokus pada kamera. Macam mana nak tahu? Bila duduk dengan Allahumma salli alaihi wasallam, duduk dengan sahabat, maka Nabi bagi satu nasihat yang mana kata Abu Najih Irbad, dia kata nasihat tu menggetarkan jiwa daripada bila kami dengar dan menitiskan air mata.
Yang mana nasihat yang diberikan tadi bukan semata-mata menggetarkan jiwa mereka, malah membuatkan mereka menangis. Sebab tu kalau tengok sahabat ni, walaupun cengih-cengih, bekeng, walaupun garang, seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab, seperti mana kalau kita tengok Abu Ubaidah Al-Jarrar, mereka ni sahabat-sahabat Nabi yang Allahumma salli alaihi yang cengih. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni seorang sahabat yang kalau di medan perang ni disebut dengan singa. Tetapi ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang memanahnya hebat, peperangannya power. Sayyidina Khalid Al-Walid, sahabat yang disebut panglima perang yang tidak pernah kalah, sama ada sebelum Islam ataupun selepas Islam. Tetapi ketika mereka mendengar nasihat daripada Rasulullah, menggetarkan hati mereka, sehingga akan membuatkan mereka menangis. Dan ingat tuan-tuan, tulis di antara sahabat yang dia jadi kata kamera jadi zoom in zoom out. Sebab apa? Mungkin sebab anda bergerak kot, anda bergerak. Oh, dekat sangat Tu anda nak kena pergi belakang ke apa? Okey dah. Okey, insya-Allah. Jadi minta maaf tuan-tuan kalau gangguan-gangguan tu, mohon maaf sebab biasalah kami baru kali ni bahasa mudah terkejut tergempak. Bila terkejut tergempak ni banyaklah sebab kita nak pastikan alhamdulillah malam ni 800 orang dapat manfaat pengajian kan, walaupun terkejut tergempak. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Moga saya doa satu, moga Allah campurkan istiqamah kepada semua ni 800 orang yang duk tengok ni. Allah bagi kesihatan yang baik, murah rezeki, panjang umur diberikan. Kalau lelaki dapat isteri soleh, yang suami yang perempuan dapat suami yang soleh, isteri solehah, anak-anak yang baik mudah-mudahan. Jangan duk berkeli lelaki bini sudah banyak duk rumah kan. Jadi sahabat ni mereka sangat mudah untuk menangis. Di antara tuan-tuan ingat sahabat yang antara paling lembut hatinya namanya Sayyidina Uthman ibnu Affan. Sayyidina Uthman ibnu Affan ni di antara dalam banyak-banyak sahabat, ni disebut di antara dalam riwayat hadis, banyak hadis. Dalam kitab Syama'il pernah sebut ada satu hadis ketika Nabi duduk dengan sahabat yang lain, Sayyidina Uthman, Nabi jadi segan. Nabi kata sebab apa? Sayyidina Uthman ni yang sangat lembut hatinya. Baik, apa lagi dia kata? Lalu kami berkata, ketika dengar Nabi bagi nasihat tu, sahabat tanya, lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami. Dia kata, wahai Rasulullah, kamu bagi nasihat ni macam nasihat ni last dah ni, macam dengan tak ada dah nasihat lagi lepas ni. Lalu baginda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menasihati kepadamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Nabi pesan kepada para sahabat, Nabi kata, aku nak pesan ke hangpa semua ni, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok setiap hari Jumaat, apa yang akan berlaku adalah Allahumma salli alaihi wasallam, apa yang berlaku adalah imam ataupun khatib akan berpesan tentang pesanan takwa. Dan pesanan takwa itu di antara pesanan yang menjadi rukun dalam khutbah. Rukun dalam khutbah, maksudnya tu imam tu nak cakap bahasa apa ke, logat mana ke, wajib ke atas dia menjadi dalam rukun khutbah untuk berpesan tentang pesanan takwa. Kalau tak pesan jadi apa? Tak sah khutbah tu. Batal Jumaat kita hari tu kalaulah dia tak pesan. Maka kena ada pesanan takwa. Dan pesanan inilah yang kata Nabi kepada para sahabat, aku berpesan kepada kamu, aku menasihati kamu, aku nak abang ke hampa semua kena bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab dia, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut di antara perihal takwa ini ada 3 benda. Tuan-tuan tulis Yang pertama, takwa ini takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali hidup pada tahun 450 Hijrah, wafat pada tahun 505 Hijrah. Imam Al-Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama takwa taat kepada Allah. Taat ni bahasa mudah apa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, takut kita kepada Allah. Makna takut ni apa? Meninggalkan sekalian larangannya. Tak seduk galak lah nak buat benda-benda merepek, benda-benda merapu ni dalam fasa-fasa ni duk buat copywriting yang trigger untuk orang jadi panik. Lepas tu duk sebar berita-berita palsu, duk sebar di kawasan tu. Macam kemarin keluar satu penyebaran maklumat palsu. Dia kata Bandar Putrajaya Sungai Petani, hati-hati ada satu kes positif orang tembak roti canai.
Lah kawan tu cuma pergi buat check up je, tak positif pun, buat check up je, dia petibai kata dia ada positif. Kesian kat dia tuan, kedai dia habis lah, orang jadi mesti jadi takut kan dan sebagainya, orang pulau family dan sebagainya. Jadi hati-hati ni, takut kita kepada Allah, nak share benda-benda merepek merapu ni. Dia kadang-kadang jadi, dia suka jadi tabiat, dia share kan, share benda-benda hadis palsu dan sebagainya. Hati-hati, berita-berita yang tak betul ini takut jadi fitnah yang akan memakan diri kepada kita semua, insya-Allah. Jadi hati-hati yang tu. Jadi Nabi pesan yang pertama, yang kedua tadi takut kepada Allah, dan yang ketiga suci daripada perbuatan dosa. Apa makna suci daripada perbuatan dosa? Suci daripada perbuatan dosa bermakna sentiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri dia kata apa? Kalaulah aku tahu satu je istighfar yang aku ucapkan, yang aku lafazkan Allah terima, nescaya aku, dia kata, aku akan buat kenduri satu negeri. Nak mengkhabarkan bahawa seronoknya kalaulah Allah terima taubat kita. Nak buat kenduri satu negeri. Kita nak buat kenduri menikah hari tu pun puas fikir. Nak perbah tekok lembu, nak jemput 500-600 orang pun pening pada. Imam Hasan Al-Basri kita aku nak buat kenduri sendiri. Dan of course Nabi SAW di antara orang yang paling banyak dalam bab minta ampun kepada Allah. Walaupun Nabi dah tengok syurga, Nabi dah tengok keadaan neraka, Nabi orang pertama yang akan masuk syurga, Nabi adalah makhluk yang paling mulia, tetap Nabi tidak kurang daripada 70 kali. Dari riwayat yang lain kata 100 kali Nabi SAW mohon ampun kepada Allah. Jadi malulah kita yang buat dosa ni. Baik sahabat saya, guru saya Tuan Basit pada bersama, masya-Allah tabarakallah. Doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati Tuan Basit, agar terus untuk bagi manfaat kepada jutaan lagi orang Islam yang perlukan bantuan Tuan Basit, insya-Allah. Baik. Jadi Nabi kata yang pertama kepada sahabat, Nabi kata hadis kita, Nabi berbincang soal, Nabi nasihatkan, sini Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah. Dan yang kedua Nabi kata apa? Mendengar serta taat kepada pemimpin kamu, ulil amri lah. Maksudnya pemimpin kamu, Nabi kata sekalipun yang memimpin itu hanya daripada seorang hamba. Nabi nak kata jangan duk kira siapa apa status dia pun. Dalam keadaan ketika apa yang diperintahkan itu tidak merosakkan agama kita, tidak bertentang dengan syariat, maka kita ikut. Maka hari ini kita tengoklah, disebabkan kadang-kadang sebabkan berbeza dalam fahaman politik, membuatkan kita buat jadi itu sebagai laluan dosa pula dah. Duk hentam tak habis-habis kita nak jadikan itu sebagai isu. Tu kata menghormati. Nabi kata ambillah untuk kita taat kepada pemimpin selagi mana dia tidak mengeluarkan benda-benda yang merosakkan agama. Kalau kita tengok putusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak ada satu pun yang bias kepada mana-mana parti ataupun pihak. Dia bagi itu benda yang kalau kita ikut manfaat kepada kita. Contohnya restricted movement dan sebagainya, bukannya untuk manfaat, dia tak dapat kupang habuk pun, tapi untuk kebaikan kita bersama. Dia pesan tu, tengok semalam macam dengan guru besar sekolah dah tuan-tuan, dia penuh dengan tertib, penuh dengan kira kalau tanya saya, Allah bagus kalau aku jadi Perdana Menteri aku jerkah dah. Dia waktu ni lah nak pergi Tesco lah, nak pergi Giant lah, nak pergi apa ni Expo lah, segala makna benda. Sabarlah Ustaz, dalam fatrah-fatrah ni tak usah buat kalut sangat kan. Kalau kita tengok kesian pada pihak-pihak frontline kita, nurse, doktor yang terlibat di hospital tuan-tuan, dia bersusah payah dan kita dah buat lebih kurang. Maka taat, Nabi kata taatlah kepada pemimpin kamu sekalipun yang memimpin kamu hanya seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umur, Nabi kata, yang ketiga Nabi kata, barang siapa yang panjang umur maka dia akan tengok banyak perselisihan faham yang sangat banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnati. Nabi kata waktu kamu tengok banyak pergaduhan khilaf ni, maka Nabi kata peganglah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah ke jalan Allah yang benar. Khulafa ar-rasyidin ni kita tahulah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka mereka ni orang yang Nabi doakan khusus kepada mereka, orang yang mendapat taufik dan hidayah dan duduk di atas jalan yang benar.
Walaupun ada keadaan yang ijtihad mereka itu kadang-kadang berlakunya perselisihan faham, tetapi tetap benda itu menjadi rahmat kepada kita semua sampai ke hari ini. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham dan jauhkanlah perkara-perkara yang baharu, yakni benda yang bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap yang bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini daripada Imam Abu Daud. Baik, kita pecahkan. Hadis yang kita bacakan tadi panjang. Jadi kita pecahkan mengikut poin yang mudah untuk kefahaman kita faham. Yang pertama, dalam pada hadis ini dia membincangkan baginda Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah. Poin yang pertama daripada hadis yang pertama yang kita bincangkan pada malam ni adalah berkaitan hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan ingat satu benda, manusia yang mati tak ada kenderaan, tuan-tuan jangan bimbang akan ada orang yang bawa menggunakan kenderaan pada kita nanti. Kita naik kereta jenazah, naik van jenazah, hatta yang kita tengok jenazah yang meninggal dengan asbab coronavirus sekalipun, kita tengok ada kenderaan yang bawa mereka. Cuma pada mereka ni satu bentuk benda yang takziah lah. Keluarga tak dapat tengok muka, tak dapat nak cium, tak dapat nak peluk-peluk dan sebagainya. Orang yang mati tak ada kenderaan, akan ada kenderaan yang bawa saat dia meninggal dunia. Orang yang mati tidak ada rumah, saat dia meninggal, rumah dia akan ada dalam alam barzah. Orang yang mati tidak ada anak-anak, maka jangan bimbang, amalan dan kebaikan akan jadi peneman sebagai anak nanti di sana. Tetapi orang yang meninggal dunia tanpa iman dan takwa, tuan-tuan, yang ni jam krem. Sebab rumah dia kita akan tinggalkan, kenderaan kita akan tinggalkan, anak beranak kita akan tinggalkan, malihi, harta benda kita akan tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah amalan dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu dalam bab takwa kena selalu tajdid. Dalam bab iman kena selalu tajdid ni kita kena kuatkan. Dengan perbanyakkan. Di antaranya Nabi kata afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, sebaik-baik kalimah, seafdal kalam menggunakan isim tafdil adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah tahlil tu ni dalam fatrah ni tuan, banyak ucap kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, minta pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa-doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, perbanyakkan untuk kita amalkan. Jadi ingat poin yang pertama dalam hadis yang kita bincangkan pada malam ni, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang berkaitan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, poin yang kedua. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi poin yang kedua, nak minta tolong, ni ada 830 orang sekarang. Boleh tak tuan-tuan tolong share? Kita tolong share, sebab sekarang saya tengok baru ada berapa ratus, 100 orang lebih je share. Sayanglah kalau benda tu untuk kita boleh bagi manfaat seramai mungkin kepada orang lain. Jadi jom kita pakai. Ada 400 orang, so dalam ni ada 800 orang. Kalau semua pakai share, kita yakin kita boleh pergi sampai 1,500 orang, insya-Allah tuan-tuan. Saya tak dapat monetize dia. Dia kata, ustaz buat live ni dapat duit ke? Tak ada. Karena kalau saya mengajar di masjid dapat juga, dia bagi sampul kan. Ni tak ada sampul dapat antara. Kita saja untuk nak manfaatkan masa semua ni, ada juga pengajian. Yang duduk di rumah panggil anak-anak mai dengar sekali pengajian. Yang duduk dengan isteri panggil isteri. Yang tak ada isteri pergi cari isteri lah, bagi dengar sama-sama. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadi yang kedua, saya minta tolong bantuan semua untuk sama-sama untuk share dan panggil anak-anak isteri yang duduk tinggal siap bagi suruh depa tinggal siap benda-benda lain. Yang goreng ayam, goreng ikan, biar ayam tak lari, ikan tak lari duduk dalam kuali tu. Kita dengar dulu kuliah insya-Allah sebagai manfaat bersama. Baik. Yang kedua, apa yang kedua? Baginda Nabi SAW menyebut daripada hadis ni mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal berkaitan kaum muslimin. Apa maksud dia? Yakni untuk kita dengar daripada ulul amri kita, daripada pemerintah. Hari ini dikeluarkan beberapa bentuk pemerintahan ataupun arahan-arahan yang benda itu memberikan, menjaga maslahat kita. Menjaga maslahat kita. Okey, contoh apa dia? Macam esok contohnya solat Jumaat tak dibuat di mana-mana masjid di Malaysia. Ada agak orang yang bertikai, dia kata apa ni? Tak boleh sembahyang Jumaat. Kita ni takut corona ke takut Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi nak menjawab itu, sudah pastilah kita berbalik kepada sirah Nabi SAW. Sebab dalam hadis tadi kan Nabi cerita, ketika berlakunya khilaf, apa yang kita kena buat? Berbalik kepada sunnahku, Nabi kata. Dan berbalik kepada ijtihad para khulafa ar-rasyidin. 4 khulafa ar-rasyidin tadi. Maka ada satu hadis
Anda dengar bagi elok yang ni. Tuan-tuan dengar bagi elok sebab esok kita akan melalui tak ada Jumaat, pakat semayang Zuhur di rumah. Kak-kak yang dengar malam ni, kalau esok laki duk buat ralik, duk buat rajin, dia kata nak pergi semayang Jumaat, ikat dia dekat katil. Oh hari leng pandai, duk buat lambat, duk buat ralik, esok dia duk buat rajin. Dia kata ni sayang nak siap awal ni sebab nak dapat fadilat, hampa jentik buat stalat ni, buat stalat kat dia. Ni dengar bagi elok. Kenapa kena ikut daripada pemerintah punya arahan? Sebab ini adalah sabda Nabi SAW, selagi mana tidak bertentang dengan agama. Dia bukan larang kita semayang terus, dia suruh solat zuhur di rumah. Kalau tuan-tuan dengar video yang kita buat, yang keluar tengah hari tadi berkaitan syariat azan yang pernah diberlaku, ada 4 riwayat hadis yang saya sebut tadi, riwayat Imam Muslim, Sahih Bukhari, Imam Tirmizi dan juga Sunan Abu Daud. Hadis tentang sallu fi buyutikum ataupun sallu fi rihali, solat di rumah kamu, solat di tempat tinggal kamu. Tu hadis sahih tu, dibahaskan, disebut dalam kitab Raudhah At-Talibin oleh Imam Nawawi rahimahullah taala pun ada. So dalam kisah ni pula, macam mana esok ni Jumaat, dia kata ustaz ni kami ni tak pernah tak sembahyang Jumaat ni, apa dia ni duk buat, dia kata ni kerajaan baru dan sebagainya. Ni bukan isu kerajaan baru, kerajaan lama tuan. Ini adalah isu keselamatan global. Ini adalah isu berkaitan untuk nak menjaga masalah yang lebih besar. Tarkul wajibat, terpaksa kita dalam usul fiqh dia panggil tarkul wajibat, terpaksa kita tinggalkan saat walaupun dia kewajipan untuk nak menjaga kemaslahatan umum, keselamatan diri. Sebab apa dia kata kena tinggal masjid? Sepatutnya sekarang, sebab tuan-tuan kena faham, coronavirus adalah satu virus yang dia jangkitan dia daripada human to human, manusia ke manusia. Berbeza dengan virus-virus yang lain. Virus-virus contohnya SARS, H5N1 lah, segala mak nenek, benda yang lain, kadang-kadang dia daripada, kalau dulu yang unta punya tu kan, dia daripada unta. Kita di Malaysia tak ada unta, nak kalut binatang apa. Tapi masalah corona dia berjangkit pada manusia ke manusia. Seluruh dunia ni ada manusia. So bila banyak engagement, banyaknya touch dan sentuhan, maka dia akan lebih mudah dari segi jangkitan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok hari ni apa yang berlaku, bila kita duk buat ketegak, duk buat keras kepala, duk buat kita betul, duk buat kita pandai, apa yang berlaku, dia berlaku penularan merebaknya corona dalam keadaan yang sangat teruk. Dan ingat, data menunjukkan coronavirus bila tuan-tuan touch satu tempat, dia boleh bertahan kalau cuaca yang biasanya 3 hari. Cuaca panas yang biasa ni 3 hari. Dia boleh bertahan di kekuatan corona tu. Tetapi kalau tempat yang sejuk, yang aircon, dia boleh tahan lebih daripada 5 hari. Maka tuan-tuan boleh bayang tak, di kapet-kapet masjid tu, bila kita berhimpun, ada orang seorang yang positif, dia sujud, dia semayang dekat satu tempat. Virus itu akan berada di situ sepanjang seminggu, dan berapa ramai orang yang akan semayang di situ pula. Maka yang ni yang menjadi perbincangan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok data di Korea, kenapa kenaikan dia mendadak, disebabkan satu perhimpunan di gereja yang menghimpunkan lebih daripada 5,000 orang, maka statistik itu bertambah. Sama juga di Rom, Itali, penularan dan penularan corona ini cepat disebabkan himpunan-himpunan keagamaan. Dan ini data tuan-tuan, data yang Allahumma salli alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh KKM daripada CPRC kebangsaan. KKM keluarkan tadi berkaitan Allahumma salli penggesaan kluster, ada pengesanan kluster kes COVID untuk setakat pukul 12 tadi. Apa yang berlaku kalau tuan tengok yang terlibat daripada taburan kes khudama ulama Malaysia di Masjid Seri Pertaling, dah mencecah 500 orang yang positif. Ini data dia tuan-tuan. Kita bukan nak kecam tak, yang tabligh tu dah berlaku. Ni yang mendatang ni tolong kekang dan tolong jangan buat dah. Dan mereka pun tak minta. Saya yakin kita semua tu sudah kecam teruk-teruk. Tuan-tuan, kita semua tak mampu buat apa yang sahabat-sahabat tabligh kita buat. Kita tak mampu buat. Tetapi selepas ni, dan kita minta je sebaik 15,000 orang yang terlibat ni, tolong pergi buat saringan. Jangan pentingkan diri sendiri. Nah, kita jangan jadikan medan agama itu sebagai fitnah. Orang bukan Islam, dia pun duk guna model itulah duk entam. Jadi sebab tu Malaysia naik mendadak, dan kita di antara sekarang 20 negara yang tertinggi dalam bab kes, dan hampir mencecah 1,000 dah angka. Doalah mudah-mudahan Allah bagi penurunan. Baik, kenapa perlu mengikut hadis yang kata tadi, kenapa kena ikut perintah daripada pemerintah untuk kita tak buat solat Jumaat esok? Baik,
ada hadis berkaitan kisah ijtihad daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini ketika mana Sayyidina Umar nak pergi ke Syam, nak tengok pemerintahan di sana. Ketika tu kerajaan Islam dah mula berkembang pada tahun 17 Hijrah. Maksudnya 6 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Islam semakin berkembang sampailah di Syam dan beberapa negara yang dah ditawan. So apa yang berlaku? Ketika penawanan berlaku, maka biasalah presiden ni dia akan turun, khalifah ni dia akan turun di tempat-tempat ni untuk dia cek tentera dia ataupun gubernur dia, nak cek seorang-seorang. So apa yang berlaku? Tuan-tuan, bismillah. Dalam perjalanan Sayyidina Umar Al-Khattab nak pergi ke Syam, maka melalui satu kawasan di kawasan dekat dengan Jordan, maka di kawasan tu berlakunya satu wabak ta'un. Ta'un Amaras. Kalau tuan-tuan cek, ada Ta'un Amaras ni penyakit apa, dia akan ceritalah. Yang ketika tu mengorbankan hampir lebih daripada 200,000 nyawa. Wabak yang sangat besar lah. Pandemik dah waktu tu berlaku. So ketika tu apa yang berlaku? Maka Sayyidina Umar bila dengar adanya wabak yang sangat besar, maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu terus berhenti dan dia panggil daripada golongan Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat Nabi yang hampir-hampir ni, bagi dia tanya. Walaupun Sayyidina Umar ada kuasa mutlak, tapi cuba tengok betapa rahmatnya seorang pemimpin, dia nak buat keputusan, dia tanya dulu anak buah dia, walhal dia ada autoriti. Ni bukan panggil Donald Trump, ikut kepala otak dia aja. Sayyidina Umar walaupun dia ni cengeng, dia bekeng, dia mempunyai autoriti, dia sebagai khalifah ketika tu, still dia menghormati syura dan dia panggil. So dia panggil lah, panggil hak lain dan dia tanya, ni ada wabak di kawasan sekian-sekian, ta'un, ramai dah terkorban dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar kata, perlu dah aku teruskan ataupun aku balik? Maka daripada berlakunya khilaf daripada golongan Ansar, Muhajirin dan sahabat-sahabat ketika tu, ada yang kata suruh terus pi, ada yang kata suruh balik. Maka dalam keadaan tu diputuskan, beberapa daripada kalangan sahabat yang ni mengatakan bahawa Sayyidina Umar, kamu punya tanggungjawab yang lebih berat tu. Kami tahu yang sana tu penting, tapi yang lebih ramai orang yang memerlukan kepimpinan kamu sekarang. Maka dalam keadaan Sayyidina Umar yang dia kata, tak apalah keadaan macam tu, aku buat keputusan untuk balik, ijtihad dia waktu tu. Maka datang seorang sahabat namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni juga adalah seorang panglima perang. Dan dia adalah seorang tokoh yang sangat hebat. Abu Ubaidah ni dia orang yang sangat kacak. Handsome tuan-tuan. Ni bukan kulit gelap macam ni lah. Dia handsome, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Dan dia di antara orang yang sangat pemalu. Tetapi di dalam peperangan, Abu Ubaidah Al-Jarrah disebut sebagai singa. Maka diberikan satu tamsilan, ulama memberikan tamsilan, mengatakan bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah ini seperti pedang yang sangat tajam dan sangat berkilat. Masa pedang yang tajam berkilat gila-gila tu, yang tengoknya sangat cantik, tetapi dalam masa yang sama ia sangat tajam. Ni perumpamaan. Dia ni sangat lembut, sangat segak, sangat comel, sangat handsome ni. Tetapi dalam masa yang sama dia ni bekeng, cengeng. Dalam medan perang dia adalah panglima peperangan. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah bila dengar kata Sayyidina Umar nak patah balik, Abu Ubaidah kata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata atafiru dia kata atafiru min qadarillah. Dia kata kepada Sayyidina Umar, apakah engkau nak melarikan diri daripada takdir Allah? Kan? Patutnya hampir je lah, tak suruh takut lah. Bahasa mudah macam ni lah. Bahasa mudah, hampir je lah, tak suruh takut lah. Wabak-wabak ke apa. Kalau Allah tak izin, tak kena. Habis kurang macam tu. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata afirru min khadarillah. Dia kata apa? Min khadarillah ila khadarillah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, aku melarikan diri daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Apa makna dia macam ni tuan? Tamsilan dia macam ni. Maksudnya kita bawa kereta, tuan-tuan duduk di line kanan. Tuan-tuan duduk line kanan dah, tiba-tiba ada bewak ke, ada panda ke, sekok duduk tengah jalan. Adakah tuan-tuan akan langgar ataupun tuan-tuan akan elak? Maka pilihan ketika tu dia kata, ada ni takdir Allah ni, ada bewak tengah jalan, so langgar je lah. Ataupun tuan-tuan elak. Adakah elok itu adalah tuan-tuan mengelak daripada takdir Allah? Tidak.
tetap tuan-tuan elok itu juga adalah takdir yang Allah tetapkan untuk kita elok. Ada satu tamsilan yang daripada ijtihad para sahabat. Dia kata seperti mana kita mengembala unta dan ada dua kawasan. Satu kawasan yang subur dan satu kawasan yang tandus. Maka pilihan ketika tu sama ada nak bawa kepada yang tandus ataupun yang subur, maka atas pilihan kita. Maka kata Sayyidina Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, bukan aku lari daripada takdir Allah, tapi aku pergi kepada takdir Allah yang lagi satu yang Allah tetapkan kepada aku dengan nak menjaga tu. Barulah selepas tu hadis daripada Abdurrahman Auf berkaitan kuarantin ataupun jangan pergi di tempat-tempat yang wabak disebabkan nak menjaga maslahah umum. Maka kuarantin ini berlaku di zaman Nabi SAW dan berlaku di zaman para khulafa ar-rasyidin. Maka tak usah duk balah dah. Selesai dah dalam bab ni, semua saya harap faham. Maka esok tak usah duk gatai duk pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Zuhur di rumah, buat berjemaah dengan keluarga. Buat Zuhur di rumah, berjemaah dengan keluarga. Dia kata, ustaz, tapi tak dapat intikah di masjid. Tak apa. Tuan-tuan, ada disebut dalam hadis, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Barang siapa yang dia boleh bermujahadah, beribadah di saat Allah datang dengan fasa ujian, dengan wabak, dengan bencana, dengan peperangan, dengan pembunuhan, dia boleh mujahadah untuk masih buat ibadah. Nabi kata kahijratin ilayya, diberikan pahala seperti mana kamu sedang hijrah kepada aku. Pahala macam golongan muhajirin. Jadi ingat yang kedua, mematuhi arahan pihak berkuasa ataupun pemimpin. Apatah lagi alhamdulillah sekarang ni Menteri Agama kita seorang yang sangat, dia non-partisan, dia tak terlibat dengan mana-mana sokongan parti yang zahirnya dia tak ada mewakili parti mana-mana. Dia mewakili orang Islam dan juga seluruh agama di Malaysia. Dan saya rasa tak ada orang yang mungkin lebih layak lah kalau tanya saya secara peribadi yang sekarang ni boleh pegang jawatan tu melainkan Dr. Zulkifli Al-Bakri, masya-Allah, yang dah kita. Jadi benda tu kena faham lah. Tak usah bergaduh lah esok. Esok tuan-tuan tengoklah, esok akan banyak ada mufti daripada Gohek Gostal, mufti-mufti yang baru lahir. Dia bukan mengaji dalam bab tu, tapi tiba-tiba jadi mufti. Pandai pula kan dia komen. Pada tengok-tengok hari lain tak pergi masjid sangat pun, tiba-tiba besok beria sangat. Dia kira nak hentam je. Semua isu nak jadikan sebagai perbahasan. Jadi benda tu insya-Allah tak usah balah lah. Jadi kita faham dengan apa yang berlaku. Dan bila kita kuarantin sekejap je tuan-tuan sampai 31 hari bulan. Kalau kes dah mula turun, insya-Allah restricted movement ini akan ditarik balik dan kita akan boleh. Tuan-tuan nak pergi iktikaf sampai Ramadan terus pun boleh di masjid. Tapi bayangkan kalau tuan-tuan ni duk buat galak, pakat duk balik kampung, duk pergi Tesco, duk pergi Jimat, duk pergi 7-Eleven, duk buat macam dengan CC kan, duk pergi selepak macam tu, saya yakin kalau mungkin akan getting worse dan tak mustahil untuk sampai peringkat lockdown. Kalau lockdown, habis lockdown lah kita semua. Apa pun tadi nak buat. Jangan cari pasal lah. Macam tadi dah keluar pengumuman, ada satu bas plus liner daripada Johor dah sampai di Kuantan, tengok-tengok ada seorang positif dan dia tahu dia dah positif tapi gatal pungkok juga. Keluar ni geram. Dia gatal nak balik juga. Nanya ke 40 orang duduk atas bas tu. Tak pasal-pasal semua 40 orang tu nak kena panggil balik. Dan bukan 40 orang saja, 40 orang tu dah balik rumah, peluk anak bini, peluk mak pak, habis semua, habis tu. Orang-orang kampung salam, lama tak balik, dia main salam, sempoi punya, cium apa semua, habis berjangkit. So jangan pentingkan diri sendiri. Kalau ada simptom-simptom atau tuan-tuan terlibat dengan tempat contohnya macam ijtimak tabligh apa semua tu, pilah buat rawatan. Jangan pentingkan diri sebab takut tidak ada jawapan kita nak bentang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ingat yang kedua, mematuhi. Nabi kata mematuhi pihak yang menguruskan hal-hal berkaitan negara tersebut. Selagi mana tidak bercanggah dengan agama. Maksud bercanggah dengan agama ni apa? Tengok-tengok pemimpin kita. Ni bukanlah, ni saya kata contohnya, kalau pemimpin keluar dia kata tak dibenarkan semayang di rumah pun tak boleh. Tak tu tak boleh ya. Barat dia mampu mayang di rumah pun tak boleh, katok bala baru tahu. Maka kalau keluar benda yang sampai melibatkan macam tu, barulah tak boleh kita patuh. Dia keluar arahan, dia kata disebabkan coronavirus, jadi semua esok jangan pakai tudung, laki perempuan tak payah pakai tudung. Laki memang tak pakai tudung lah, perempuan jangan pakai tudung. Keluar arahan-arahan yang sampai bertentang dan bercanggah dengan syariat, maka ketika tu barulah kita boleh lawan. Bolehlah kita menidakkan ataupun kita
bantah daripada apa yang, tapi selagi mana perintah itu benda yang bagi manfaat kepada agama, maka wajib kena ikut. Sebab benda ini disebut, ni saya bacakan ada beberapa fatwa daripada negara-negara lain juga turut benda yang sama. Yang pertama tuan-tuan, Majlis Fatwa Syar'i daripada UAE, daripada Arab Saudi. Haram hukumnya bagi sesiapa yang berada di tempat umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat berjemaah mahupun solat hari raya. Rajin pula dah dia nak pergi mayang kaya belum-belum ni, haram tak ni pun duk makan bahulu di rumah jangan. Wajib juga untuk mengambil segala langkah pencegahan. Maksud langkah pencegahan ni apa? Ya, dia kata bukan Allah yang menyembuh, ubat tak menyembuh. Ya, tapi ingat Allah suruh kita ikhtiar. Nabi SAW pernah datang seorang sahabat mengadu, dia kata, wahai Rasulullah, aku sakit. Nabi kata apa? Kamu pergi cari ubat, kamu pergi ikhtiar untuk berubat, cari tabib, cari doktor. Tu Nabi sendiri suruh ajak macam tu. Walhal Nabi dah tahu dah ajal maut, Nabi tahu dah benda-benda yang benda yang orang tak nampak, Nabi dah tahu dah. Nak Allah izinkan itu adalah kelebihan dan mukjizat yang ada pada Nabi, tapi tetap Nabi ajarkan kita jangan mencari daripada adat. Ni ayat dia tulis, jangan mencari adat. Ikut, lapar makan, mengantuk tidur, dahaga minum, berlemuih mandi, bodoh belajar. Jadi jangan mencari adat lah, ikut daripada apa yang ini. Jadi yang kedua, Majlis Fatwa Wilayah Kurdistan. Kurdistan ni kat mana? Saya pun tak tahu, suruh tanya. Apa buka map tengok sendiri. Solat Jumaat tidak boleh dibatalkan melainkan di tempat-tempat di mana virus tersebut telah menjadi satu epidemik. Apa makna epidemik? Epidemik ni sebelum berlaku pandemik. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni kita dah duduk pada fasa pandemik. PAN, bukan parti-parti amanah negara tu ni pandemik. Dia jadi satu virus yang sangat besar dah sampai peringkat global dan dia tidak boleh dikawal lagi, maka jadi ini. Yang dalam Majlis Fatwa Wilayah Kurdistan dia kata apa? Kalau epidemik pun dah boleh untuk ditangguhkan solat. Apatah lagi yang hari ini dah sampai peringkat pandemik dan lebih daripada 100,000 orang yang dah dijangkiti, lebih daripada 5,000 orang yang dah meninggal dunia. Yang tersebar secara meluas. Ni bukan takat meluas, nenek meluas ada hari ini. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Fatwa Committee of Assembly Muslim Jurists of America. Ini sedia disebut dengan AMJA. AMJA ni satu fatwa community di Amerika Syarikat, maka mereka pun pegang tu. Dan dinukilkan juga. Dinukilkan juga. Ni saya ambil data ni daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Dulu Dr. Zulkifli Al-Bakri keluarkan, jadi saya ambil lah. Kami nukilkan juga di sini pendapat Syekh Ali Al-Kharadagi, seorang tokoh ulama yang masih hidup, masya-Allah, moga Allah merahmati beliau. Dia ni adalah profesor di University of Doha. Orang Qatar, seorang yang sangat alim. Tuan-tuan tengok tulis namanya Syekh Ali Al-Kharadagi. Q-A-R-A-D-A-G-H-I. Tuan-tuan cek tengok. Syekh Ali Al-Kharadagi disebut dalam kitab dia kata apa? Harus untuk meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah. Ini bukan solat Jumaat aja, solat jemaah. Maksud jemaah ni kalau kita dalam rumah tak apalah. Kalau di masjid-masjid tu, waktu tu harus untuk kita tinggalkan. Makna harusnya apa? Tuan-tuan buat tu pun dapat pahala. Kalau tuan-tuan ingkar, mudarat kepada orang, mungkin solat tuan-tuan boleh jadi ketika tu jadi hukumnya haram. Bukan haram pada solat tadi, haram pada perbuatan tuan-tuan menzalimi hak orang lain. Dalam solat berjemaah dalam keadaan virus yang sedang tersebar, disebabkan oleh takut dijangkiti virus tersebut, dan memang dibuktikan virus corona ni dia human to human, transit dia tu human to human. Beliau menyebut keharusan tersebut perlu disyaratkan bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku. Dan bukan sangkaan semata-mata. Ni dia bukan aku rasa aku malas nak pergi semayang ni, tapi sebab apa? Aku rasa mungkin ada virus kot, dia pergi makan rasa. Tak boleh. Dia mesti dibuktikan dengan data, dan sekarang memang terbuktilah dengan data daripada perubatan. Dan dia bersabit dengan satu daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata, man sami'a munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun qalu wa ma uzru qala khaufun au maradun. Riwayat daripada Abu Daud dan daripada Abu Daud.
Sesiapa yang mendengar orang yang melaungkan azan, ni Nabi sebut maka tidaklah yang keuzuran menghalangnya dari mengikut. Maksudnya Nabi kata, kalau hang dengar azan, pi semayang. Maksudnya azan yang biasa, bukan azan yang ala sallu fi rihali ataupun sallu fi buyutikum. Bukan azan tu, ni azan yang biasa. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dengar tu, maka Nabi kata, pilah semayang kalau hang tak sakit. Karena hadirlah solat berjemaah. Maka terus sahabat tanya kepada Nabi, wa ma uzru, siapakah orang-orang yang uzur? Dan siapakah orang-orang yang uzur yang tak boleh pergi semayang? Maka kata Nabi SAW, khala khaufun aw maradun, adalah orang-orang yang sedang takut, dalam ketakutan dan sakit. Alhamdulillah tuan-tuan, bersama dengan kita guru saya yang mulia juga, Tuan Fahdi Khazali. Subhanallah, saya banyak belajar banyak benda dengan beliau. Doakan mudah-mudahan Tuan Fahdi Khazali diburahkan rezeki, panjang umur, dan terus bagi manfaat kepada jutaan orang Islam di Malaysia, dan orang bukan Islam pun mudah jadi asbab taufik hidayah. Jadi Nabi kata dua keadaan yang dibenarkan untuk tak pi solat Jumaat ataupun solat jemaah. Yang pertama dalam keadaan ketakutan, yang kedua dalam keadaan yang sakit. Tulis, yang pertama ketakutan, yang kedua dalam kesakitan, dengan syarat. Syekh Ali Khardari dia kata apa? Mestilah benda ini betul-betul berlaku, bukan di atas sangkaan ataupun makam rasa. Tak boleh. Dan ketakutan itu ada 3 jenis. Tulis pula, ketakutan ada 3 jenis. Yang pertama, takut ke atas diri sendiri. Maksudnya takut atas keselamatan dia. Orang dah ugut dah, kata hang pergi semayang sekejap lagi depa akan main tembak hang. Hang pergi semayang sekejap lagi depa akan main katok hang, depa akan main bunuh hang, depa akan main sembelih hang. Maka atas keselamatan diri dia, maka ketika tu diberikan kelonggaran untuk dia tidak hadir untuk solat jemaah ataupun solat Jumaat. Dan benda ni berlaku di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau tuan-tuan tengok Masjid Sultan, minggu lepas saya duduk di sana, di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih dia ada satu ruangan yang tinggi. Saya tanya dengan sahabat saya di sana, kenapa ada satu ruangan tinggi? Dia kata, ustaz, ini adalah ruang sultan solat. Daripada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, masjid tu dah ada, maksudnya dah hampir berapa ratus, 600 tahun masjid tu dah ada. So sultan tak solat dengan orang biasa, sebabkan mengambil iktibar daripada kes pembunuhan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman yang mereka dibunuh dalam keadaan ketika solat kan, riwayat kata bunuh ke solat. Jadi mereka ambil pengajaran dekat situ. Jadi imam ni ataupun orang-orang yang macam ni mereka sembahyang asing sikit. Mereka sembahyang di tempat yang asing sikit, dalam bilik dan sebagainya. Untuk apa? Nak menjaga masalah yang lebih besar, yakni keselamatan yang utama berkaitan diri sendiri. Yang kedua, ketakutan dari sudut harta benda. Contohnya di kawasan kita tu hawak banyak sangat. Dalam kawasan kita tu banyak sangat hawak ada curi barang. Hawak ni orang KL panggil apa? Pencuri kan. Banyak sangat ada kecurian dan sebagainya, dan benda tu tak boleh dikawal lagi. Maka ketika tu menjadi darurah. Maka saya ingat ada satu waktu tahun 2014 waktu duduk di Mesir kan, Syekh kami keluarkan satu fatwa, sebab tu banyak sangat harami, banyak sangat pencuri, malin kundang kan. Banyak sangat malin di ketika tu. Maka Syekh kata buat giliran, sebab waktu tu kecurian banyak berlaku pada waktu solat Jumaat. Maksudnya pelajar-pelajar Malaysia kita apa semua keluar memang Jumaat, balik rumah kena pecah. Setiap minggu berlaku. Maka Syekh keluarkan satu fatwa, dia kata apa? Boleh untuk dalam tu setiap minggu buat rotation. Seorang tak payah pergi jaga rumah. Maka mengikut keadaan, sebab apa? Nak menjaga masalah harta benda. Jaga kemaslahatan harta benda tu kena. Boleh. Tapi janganlah ni Allah buka ada apa pun kat rumah. Spender pun haram tak basuh. Dia kata, tak boleh. Dia kata, satgi orang masuk rumah curi lah apa semua kan. Janganlah sampai macam tu. Lepas tu dia guna alasan tu tak pergi semayang. Janganlah. Yang ketiga, takut ke atas ahli keluarga. Keselamatan pada ahli keluarga. Ada ancaman-ancaman tertentu yang membuatkan benda-benda ni boleh meragut nyawa dan sebagainya. Janganlah tak pergi semayang. Sebab apa? Dia kata, ustaz, saya kena ada di rumah sebab bini saya takut katak. Ambil katak terbuih, biar nak makan lah. Janganlah benda-benda yang tak munasabah untuk sampai peringkat tuan-tuan meninggalkan solat jemaah ataupun. Baik, dalam isu yang sekarang dibahaskan, justru berdasarkan apa yang disebutkan, maka dibolehkan untuk meninggalkan solat Jumaat dan juga solat berjemaah. Jumaat esok ni dan solat jemaah.
ketika tersebarnya wabak seperti COVID-19. Ni COVID-19. Dah bukan COVID-19 dah, dia panggil COVID 2020. Macam COVID-19 ni, dia wabak yang disebarkan daripada manusia ke manusia, maka atas keharusan tersebut menjadi kewajipan untuk kita tinggalkan sekejap. Untuk apa? Nak bagi selesai dulu pandemik masalah penyebaran ini, maka insya-Allah baru kita pergi masjid. Pergilah peluk cium tiang masjid tu pun tak apa. Tapi buat masa sekarang wajib untuk kita hentikan sekejap untuk nak mengawal bagi pihak-pihak berkuasa untuk mengawal dulu, isolate dulu dan sebagainya, barulah kita akan pergi balik. Ini adalah pendapat daripada Syekh Ali Al-Khardaqi. Maka kena faham Jadi yang kedua, kena patuh bagi elok lah. Jangan duk buat keras kepala, jangan duk tunjuk kata kita pandai, jangan duk buat benda-benda yang tak sepatutnya, insya-Allah. Jadi jelas, maksudnya boleh hantar jelasnya untuk esok semayang Jumaat, maka tak perlu pi. Yang bini-bini duk dengar ni dekat 1000 orang ni, kalau laki hampa esok galak nak pi juga, hampa start dia. Apa tarik dia, jangan bagi dia keluar rumah. Duk buat rajin terlebih pula. Hari lain tak mau pun, esok dia buat kalut nak pergi pula. Semayang berjemaah di rumah. Esok adalah ruang yang mungkin Allah nak bagi tuan-tuan masa kita dengan keluarga kita. Semayang berjemaah, makan berjemaah, kan? Habis semayang Jumaat, habis semayang Zuhur di rumah dengan anak-anak isteri, dengar anak baca Quran seorang satu muka surat. Kita baca Quran sama-sama dengan mereka, tadarus dengan tu, masya-Allah, rahmatlah rumah tangga kita, insya-Allah. Baik, selesai yang kedua. Ada lagi dua, insya-Allah. Insya-Allah kita ada lagi 15 minit. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sebelum kita sambung yang ketiga, mohon jasa baik 900 orang lebih ni untuk kita share. Yang belum share, untuk share bagi manfaat kepada orang lain. Nak share tak susah tuan-tuan, copy link, tuan-tuan buat dalam grup WhatsApp, ajak adik-beradik kita yang duduk di kampung, yang duduk di KL, yang telah nak balik dan sebagainya, ajak mereka dengar pengajian. Saya tak untung sekupang pun tuan-tuan, saya tak dapat sampul apa-apa, dan saya bukan monetis dapat duit dari sini tak. So kita nak tumpang manfaat sama-sama je, insya-Allah. Jadi boleh Baik, yang ketiga, dan pengajaran daripada hadis yang pertama daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, kata disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan kepada sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang ni para sayyidina 4 sahabat tadilah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah, iaitu berpegang kepada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Hari ni zaman yang banyak merepek merapu ni, datangnya Jabariyah, datangnya Qadariyah, datangnya Khawarij, datangnya Syiah, datangnya Wahabi, datangnya sekular, datangnya liberal. Allah, macam-macam ni bentuk benda yang Allah datangkan, ujian, mihnah, tribulasi kepada kita. Tuan-tuan, dunia hari ni Allah datangkan COVID-19 ni serabut seluruh dunia. Seluruh dunia efek. Bloomberg.com mengeluarkan kajian, dia kata apa? Kalaulah coronavirus berterusan lebih daripada 3 bulan, akan lebih daripada 10,000 syarikat akan bankrupt dan tutup. Bayangkan 10,000 syarikat tutup, setiap syarikat ada 100 anak ataupun 10 orang, maka akan ada nanti lebih kurang dalam 100,000 orang yang akan hilang peluang pekerjaan. Tu bahayalah kalau kita tengok. Saya kemarin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemarin semalam singgah isteri saya nak makan kuotiau goreng, singgah di kedai di Taman Sejati. Sahabat tu lah, dia kata, Ustaz Allah, dia kata kosong kedai hari ni. Sale ni 80% hilang. Orang tak dah mula, orang makan kan, tapi orang dah tak mula membeli dengan cara macam tu. Dalam keadaan macam tu, yang saya terkilanya dia sale tak ada lah. Saya nak bayar kan dia, saya ingat nak bagi lebih kan dia, tak ada. Dia kata tak buat sukses sedekah. Allah, hebat orang macam ni. Saya doakan, kita sama-sama doa bagi Allah murahkan rezeki pada dia, insya-Allah. Jadi dalam bab ni, hati-hati dalam bab akidah. Kita tuan-tuan, sebelum datang Covid, bukan kata virus pening, Allah hantar sajak bagi kita pening tuan-tuan. Doalah bagi Allah bagi taufik dayah pada dia. Dan Allah hantar dia seorang cukup kita jadi serabut perut dah. Moga-moga Allah bagi taufik hidayah pada dia. Bukan kita nak kecam dia, kita nak ni apa, yang dia buat tu salah dan kita benci perbuatan tersebut. Perbuatan yang seolah-olah kita mengundang pada laknat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah duk buat, jangan duk cabar dah Allah. Siapa-siapa yang mungkin kenal ni orang-orang yang macam ni, kan, yang suka duk buat benda-benda yang kontroversi, benda yang seolah mencabar Allah, seolah benda yang
kemungkaran yang kita bangga dengan kemungkaran tersebut dan sebagainya. Mintalah kita sama-sama nasihat, tarik handbrake, taubat pada Allah. Mungkin dengan asbab kita bertaubat, berlaku macam di zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa pernah lalu satu kawasan tu subur elok kawasan tu. Nabi Musa lalu kali kedua, tengok kawasan tu habis dah porak-poranda, jadi tandus, binatang mati, pokok tak ada yang hidup. Bila ditanya, Nabi Musa tanya kepada penduduk di situ, dia berkata, ketika kami beriman kepada Allah, Allah memberikan kerahmatan dan juga keberkatan, barakah daripada kawasan kami. Tetapi saat ada daripada kalangan kami yang melakukan maksiat, Allah cabut sekalian daripada nikmat yang dipinjamkan, maka habis. Ya, maka sebab tu ingat, Allah boleh angkat kita dengan mudah dan Allah boleh menghina kita pun dengan mudah. Tu tak perlulah kita nak cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun pada Allah lah dengan apa yang berlaku ni, macam-macam ni. Kes-kes hari ni. Jadi yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang betul-betul dengan apa ijtihad daripada kalangan para sahabat. Berpegang teguh, ikutlah tok guru kita yang dah atok. Imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, yang mereka ni bersusah payah aturkan silibus pengajian, silibus ilmu kepada kita, maka kita follow bergelak insya-Allah. Jadi yang ketiga. Dan yang terakhir dan yang keempat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, iaitu fahaman-fahaman dan amalan-amalan yang dimasukkan ke dalam agama Islam yang telah sempurna ini, padahal tidak ada dalil ataupun asal contoh daripada agama. Seandainya ada asal atau dalilnya, maka perkara baharu itu tidak dikatakan bid'ah menurut pengertian syariat, bukan bid'ah dalalah, tapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah atau bahasa, iaitu dinamakan dengan bid'ah hasanah. Apa makna bid'ah ni? Maknanya, maka lo ni duk mai dah amalan-amalan merepek. Bila mai COVID-19, mai viral-viral, dia berkata, jom kita pelepas semelih seekor kambing, lepas tu pelepas dalam laut. Bagi pelepas sel. Jangan duk buat merepek-merepek macam tu. Jangan duk buat benda-benda syirik macam tu. Anak kencing malam, dia buat apa? Dia buah tangkai. Ni, dia buah tangkai dekat situ. Ni, dia buah tangkai ni tangkai makjun sangkut salasa lah apa semua di sini, dengan harapan anak dia tak kencing tilam. Jangan duk buat merepek lah tuan-tuan. Syirik ni dia Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan. 3 dosa besar yang paling besar, ya Allah takkan ampun sampai bila-bila. Yang pertama Nabi kata, al-isyraku billah, dosa ketika mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tolong hati-hati, jangan duk buat perangai huduh, duk buat benda-benda macam tu. Pakai tangkai-tangkai segala mak nenek benda, duk pi pelepas benda-benda merepek, merapu semua ni, janganlah. Tu benda yang bid'ah, benda yang yang tidak dibenarkan dalam agama. Tapi dia kata, ustaz, macam mana pula tu bid'ah yang depa duk tambah azan kan? Terpelik duk dengar azan, tak pernah 20-30 tahun tak pernah dengar pun azan sallu fi buyutikum ataupun sallu fi rihali. Dia tahu apa dia ni, muazzin ni mabuk minum yang ketum ke apa ni kan, tiba-tiba duk pi azan pelik-pelik ni. Tak, yang tu memang bersabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat, ada 4 riwayat hadis kita dah baca, kita bincangkan dah semalam. Tu ada ni, ataupun berlaku. Dia kata, ustaz, ni kuarantin ni bila pula Nabi buat untuk kuarantin ni? Dah, itu dari ijtihad daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika berlakunya wabak taun. Maka apa yang kita duk buat hari ni, kuarantin, azan kita tambah dengan naungan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalin, itu adalah ijtihad daripada kisah yang berlaku di zaman Nabi dan juga berlaku di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, ustaz, bid'ah tu duk baca doa khunut dan sebagainya, tu dak, itu bukanlah bid'ah. Itu adalah ijtihad daripada zaman, di antaranya zaman tabi'in, zaman tabi'in, sebab ada sahabat yang pernah dalam satu riwayat, dia sami Allahu liman hamidah, dia menambah dengan bacaan tertentu, dan Nabi tidak larang pun benda tersebut. Yang salahnya bila ditambah dengan benda-benda yang major. Semayang 2, dia kata nak buat hebat sikit, bulan-bulan wabak ni kita semayang 3 rakaat subuh. Tu bengong.
Dia kata 4 sikit ustaz. Saya nak buat persediaan siap-siap nak bulan Ramadan, nak sembahyang tarawih, saya tibai siap-siap. Isyak saya buat 20 rakaat satu salam. Hak tu gila. Itu yang tu memang jelas tak boleh. Maka Nabi SAW berpesan meninggalkan sekalian benda-benda yang bid'ah yang boleh merosakkan agama kita hari ni. Maka benda-benda yang macam ni kita ambil peringatan. Dan masya-Allah sahabat saya Tuan Sufian Salahuddin, untuk makluman tuan-tuan, Tok Abang Sufian Salahuddin lah di antara orang yang banyak bantu bahagian marketing di Murtada Dakwah Center daripada Darul Murtada sampai sekarang. Insya-Allah moga Allah bagi kesihatan yang baik di atas kesakitan beliau insya-Allah. Untuk kaki drone. Oh, ada drone belakang saya baru tahu. Baik tuan-tuan, ada 4 benda yang kita bincangkan pada malam ni sebelum kita penutup. Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan, lagi kita akan baca kafi ramai-ramai. Boleh tuan-tuan? Penutup kita akan baca kafi ramai-ramai. Ni ada 900 orang. Kita panggil nak baca kafi ni, tuan-tuan kena panggil adik-beradik semua. Kita baca satu rumah. Boleh tuan-tuan? Baik, kita ulang balik. Kita recap balik. Kita recap balik. Yang pertama Nabi SAW pesan dalam hadis yang kita bincangkan pada malam ni. Hadis berkaitan takwa dan perpaduan asas keselamatan. The only way nak selamat daripada akhir zaman ini, fitnah dengan wabak ini, adalah dengan cara kita meletakkan dasar takwa dan kita bekerjasama, cooperate within each other, maka akan selesai. Ini Nabi janji. Yang pertama Nabi kata dalam hadis ni, poin dia, mestilah kita meletakkan ketakwaan, meletakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua disebut mematuhi segala arahan daripada pemerintah selagi mana tidak bercanggah dengan agama. Kerajaan umumkan kata kena jaga kawal pergerakan, atau seduk gede-gede lah nak buat tu ni lah, dia galak nak pi candlelight dinner lah, nak buat kenuri akikah lah, nak buat jadi tak jadi akikah, takut jadi kenuri tahlil lagi. Jadi ikut arahan yang kedua, patuh kepada pemerintah selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Dan pemerintah pun buat, bukan saja buat, mereka buat perbincangan. 2 hari lepas panggil KKM, doktor-doktor untuk berbincang, perlu lagi tak untuk kita tangguhkan solat dan sebagainya tu, dan baru mereka datangkan Dr. Zulkifli Al-Fakri keluarkan dengan fatwa. Dan yang ketiga, Nabi kata berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW dan juga para khulafa ar-rasyidin, yang mana mereka ini Nabi doakan secara khusus diberikan taufik hidayah dan mereka duduk di atas jalan yang benar ke atas mereka ini, maka dia ikut. Dan yang keempat, menjauhi daripada perkara-perkara bid'ah. Ni duk main dah macam-macam. Tok Bomong ni dia kata kami boleh halau bayar pengerah, dia kata 5,000 deposit. Amboi tuan-tuan. Dia buat tangkai pelik-pelik dan sebagainya. Tolong buang, jangan duk percaya benda-benda merepek berapu macam tu. Kita bimbang berlakunya syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu di antara dosa-dosa besar yang Allah takkan ampun sampai bila-bila. Baik, alhamdulillah selesai untuk pengajian kitab kita yang pertama, pembukaan pada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Pada malam ni kita selesai membahaskan hadis yang pertama. Insya-Allah esok malam kita akan baca pada hadis yang kedua, yang tajuknya mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnah. Kenapa kita tengok negara-negara umat Islam hari ni semua akan jadi masalah ni? Nabi dah cerita dah 1400 tahun yang lepas, dan insya-Allah kita akan berbincang pada malam esok, dan saya akan ceritakan tentang bagaimana kronologi peperangan-peperangan yang berlaku di dunia. Buat saya minat tentang sejarah, saya study tentang peperangan-peperangan dunia. Mana korban yang paling banyak, kenapa berlaku, insya-Allah esok malam. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, esok pagi kita akan mula bacaan kitab fiqh kita Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah. InsyaAllah esok pagi saya usahakan untuk dapatkan PDF untuk kitab Safinatun Najah untuk tuan-tuan dapat manfaat bersama. Jadi semua yang ada stay tune esok pagi, insyaAllah jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita akan ada pengajian kitab Safinatun Najah. Yang akan kita bahaskan pada esok pagi. Ingat, pagi kita baca kitab fiqh, malam kita baca kitab hadis. Dan ada orang minta kita tauhid, insya-Allah kita akan baca selepas ni sebab ada waktu yang agak terhad. Saya pun tak boleh nak bergerak banyak dan sebagainya, dan masa nak luangkan dengan family lah, saya banyak sibuk sangat. Jadi insya-Allah esok minta share kawan-kawan tuan-tuan. Malam ni kempen kita cari sekurang-kurangnya seorang kawan esok yang mesti kita kena ajak dia dengar juga kuliah.
Kalau kita buat kempen malam ni, pastikan malam ni sebelum tidur tuan-tuan dah ajak seorang untuk kita sama-sama dengar kuliah. Bayangkan kalau 700, 800 orang ni ajak, esok akan ada 1500 orang, insya-Allah. Saya tak dapat sekupang pun duit daripada buat benda ni. Saya tak monetize duit dan sebagainya, tak. Tapi kita nak kalau boleh lagi ramai orang mengaji, lagi ramai manfaat dan keberkatan yang Allah akan izinkan. InsyaAllah esok pukul 9 pagi. Mana yang dah isi borang, tuan-tuan jangan bimbang. Nanti saya akan blast message. Tuan-tuan akan dapat terus link pukul berapa dan apa kitab yang kita akan guna. Dan saya akan hantar gambar. Sebab tuan-tuan mungkin tak ada buku Safinatul Najah tu, saya akan hantar dalam bentuk PDF. Siapa yang dah isi borang tu lah, ada satu link yang kita akan bagi. Tuan-tuan tengok di link tu, link yang kita bagi tu, tuan-tuan, tuan-tuan isi je tu. Tak kena duit sekupang pun kita tak ambil. Saya bukan jual ubat kuat ke apa. Ingat aku ambil data apa nak jual ubat ke, tak ada, tuan. Saya tak ada jual skincare, saya tak jual foundation, saya tak jual ubat kuat, saya tak jual ubat putih. Ubat saya pun hitam. Saya tak jual menetang apa. Semua kita nak jadikan, bayangkan kalau kita ada 100,000 data, 100,000 ni kalau ada kuliah di masjid tu, kita pakai hantar, pakai semua tengok kuliah. 100,000 orang boleh tengok kuliah, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak Kak Zul Ashikin share dalam grup secret Telegram. Terima kasih Kak Zul, moga jadi inspirasi kepada ramai ibu-ibu tunggal. Hebat Kak Zul ni, tuan-tuan. Siapa ibu-ibu boleh tengok dia positif sangat. Bagaimana dia survive, jaga anak-anak dia ditinggalkan dalam selai sepinggang dan sebagainya. Kak Zul, untuk makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat berlaku helikopter terempas, ada beberapa orang mati. Kak Zul di antara orang yang mereka kata mati sekali. Tapi tak jadi nak matilah. Panjang cerita, nanti tuan cari sendiri. Baik. Sebelum kita berhenti boleh tuan-tuan, kita akan baca surah Al-Kahfi. Minta ada Quran tak? Kita akan baca sama-sama surah Al-Kahfi, dan sampai masa saya akan cerita kepada tuan-tuan detail tentang surah Al-Kahfi. Kita dah siapkan satu buku tentang fadilat bedah surah Al-Kahfi. Buku tu saya akan bagi kepada tuan-tuan. Siapa yang isi dalam link tu, nanti saya akan bagi buku tu, insya-Allah. Kita dah detailkan harfin bi harfin, terjemahan dan juga tajwid dalam berkaitan surah Al-Kahfi. Link mana? Dia pun minta link. Tak apa, boleh satu. Komen je satu. Oh, tak boleh? Oh, minta maaf tak? Link saat lagi saya akan buat posting baru. Hadis suraya apa dah? Masya-Allah, artis. Hadis hang jangan buat leceh hadis. Hang baca sekali dengan kami. Hadis suraya hang baca sekali surah Kahfi. Dak aku cari hang nanti. Hadis suraya ni artis. Masya-Allah, subhanallah. Kalau artis pun nak boleh mengaji, takkan tuan-tuan tak mengaji kan? Baik tuan-tuan, kita akan buat bacaan surah Al-Kahfi. Untuk sama-sama insya-Allah kita tumpang keberkatan. Sebab Nabi kata di antara nak jaga daripada fitnah akhir zaman itu adalah dengan memperbanyakkan membacakan surah Al-Kahfi. Boleh? Kita baca sama-sama. Kita baca surah Al-Kahfi. Terus baca sekarang. Takkan nak baca lagi, lagi lena lagi, pakai tak baca dah. Kau Irma Mas, kita baca sama-sama aja. Tak apa, kau ikut je. Saya rasa insya-Allah kalau kita ulang, bayangkan dalam fasa sekarang, kita baca setiap hari 2 kali. Pagi, malam. Pagi, malam. Pagi, malam. InsyaAllah kalau 24 siri, kita ulang, semua akan ingat. Saya doakan semua akan hafal. Semua akan hafal surah Kahfi ni. InsyaAllah. Surah Kahfi. Kita baca 10 yang awal dan 10 yang terakhir. Sebab kalau baca semua lagi, pakai buku yang satu lah, kita habis. Dia lama sebab dia habis juzuk Quran. Lagi kita baca sendiri. Pada siapa yang nak habiskan bacaan tu, baca apa habis. Sebab ni di antara Nabi kata fitnah Dajjal atau fitnah akhir zaman ni, di antaranya ubatnya adalah kita mengamalkan dengan surah Al-Kahfi, insya-Allah. Boleh? Insya-Allah. Okey, terima. Okey, ni sepupu saya ni, masya-Allah. Cik Aiman. Boleh tuan-tuan? Kita baca sama-sama surah Kahfi dengan bacaan tartil, jangan terlalu laju dan jangan terlalu pelan. Jangan buat pakai poshare. Ni kita pakai portuan Myvi ya semua, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Ustaz Lakom kau surat kita baca 10 awal dan 10 terakhir. Kalau baca semua tuan-tuan nanti kita baca sendirilah sebab ada waktu yang agak terhad, sebab kita menghormati juga waktu-waktu orang lain. Sebab kita dah sejam kuliah, saya yakin tuan-tuan semua pun banyak lagi urusan-urusan dan tuan-tuan dah korbankan sejam 20 minit dah ni. Patutnya sesi kita cuma sejam, tapi alhamdulillah kita ambil agak, minta maaf daripada pihak saya sendiri, ambil masa yang agak panjang. Dan insya-Allah tuan-tuan esok pagi insya-Allah temu janji kita dalam untuk pengajian online kita, fasa hikmah dalam musibah. Kita punya sesi nama hikmah dalam musibah. Dalam Allah datangkan bencana, Allah bagi ruang untuk kita belajar dengan cara macam ni. Kita dapat ilmu-ilmu baru. Adanya ilmu-ilmu yang mungkin sebelum ni mungkin kita tak pernah berbincang. Jadi insya-Allah yang mungkin baru minta tolong share. Mungkin ada kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang lain yang mungkin dia tak sempat tengok tadi, dia boleh tengok nanti. Walaupun live dah habis pun saya tak akan delete insya-Allah.
dan minta jasa baik tuan-tuan semua, isi link tu insya-Allah esok pagi kita akan bagi PDF untuk kitab yang kita akan gunakan pada pagi esok, kitab Safinatun Najah, kitab asas dalam mazhab Syafi'i yang semua kena belajar, wajib kena belajar. Sebab kita nak beribadah dalam keadaan ada ilmu, baru kita tak ada keliru dan tak sesat insya-Allah. Jadi saya mohon maaf di atas kelemahan daripada awal percakapan tadi, ada mungkin tinggi suara, terkata kat siapa-siapa, ataupun ada perkataan-perkataan yang kasar ataupun bahasa yang agak yang tak menyenangkan. Itu adalah kesalahan daripada pihak ana, mohon maaf. Yang baik daripada Allah, kelemahan di atas kedaifan diri anda sendiri. Jadi insya-Allah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah, dan kita tutup dengan bacaan doa minta Allah pelihara kita semua. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak melakukan kemungkaran, kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kalau Kau tak ampunkan dosa-dosa kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih, ya Allah. Ya Allah, tidak ada kekuatan ke atas kami untuk melangkaui daripada apa kemampuan yang Kau telah izinkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami takut, ya Allah, hari ini kami diuji dengan wabak, bala dan bencana yang besar ke atas dunia kami, ya Allah. Dan kami yakin asbab daripada perbuatan dosa yang banyak yang telah kami lakukan, ya Allah. Maka ya Allah, cukupkanlah tazkirah ini, ya Allah, kepada kami semua, ya Allah, agar kami insaf dan bertaubat kepadamu, ya Allah, agar kami kembali untuk mencari jalan yang redha, mencari jalan dan redha dan rahmat daripadamu, ya Allah. Maka ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa yang telah kami lakukan, dosa-dosa yang sedang kami lakukan, dosa-dosa akan datang yang akan kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anda ada dalam kalangan kami yang ada pada malam ni, yang masih ada mak dan ayah, keizinkanlah kami berbaik dan berbakti kepada mereka, ya Allah. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan, ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah, Kau akan membalikkan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, ya Allah. Kami banyak mengecewakan mak dan ayah kami, ya Allah. Kami sibuk sehingga kami tak sempat menelefon dia, ya Allah. Kami tak sempat ziarah dia, ya Allah. Kami tak sempat buat apa-apa untuk membahagiakan dia, ya Allah. Maka ampunkan dosa kami, agar kami sempat berbakti sekurang-kurangnya. Kami tidak pernah meninggalkan namanya dalam doa-doa harian kami, ya Allah. Ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang sakit pada malam ni, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Peliharalah penyakit wabak-wabak corona dan apa-apa wabak yang boleh mengancam nyawa dan juga kemaslahatan kami. Anda ada dalam kalangan kami yang sedang berhutang, yang diuji dengan kesempitan, ya Allah, yang diuji dengan kesusahan, ya Allah. Di fasa ini ramai bisnes-bisnes sahabat-sahabat kami yang jatuh, ya Allah. Ada staf yang hilang pekerjaan, ya Allah. Ada orang yang malam ni sedang berhutang untuk nak mendapatkan sedikit makanan. Maka Kau ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Murah rezeki bagi kami dengan jalan-jalan yang Kau redha, ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih mendedahkan aurat, maka semua yang tengok cara live ni, ya Allah, Kau rahmatilah kami agar kami boleh menutup aurat secara sempurna untuk kami menjaga maruah bagi kami, ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang meninggalkan salat, belum mengeluarkan zakat, izinkan kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Kau peliharalah negara kami, ya Allah. Kau buanglah bala-bala, angkatlah segala makhluk-makhluk yang bernama coronavirus dan apa jua bala-bala wabak yang didatangkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami insaf, ya Allah. Kami takut dengan apa yang Kau datangkan, ya Allah. Kami tidak daya dan keupayaan walaupun untuk menggerakkan sehelai rambut kami tak mampu, ya Allah, melainkan bantuan daripadamu, ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon Kau campur ke istiqamah dalam hati-hati kami semua ni, ya Allah. Ada beratus orang, beribu orang, ya Allah, yang hari ni kami selalu sibuk dengan dunia kami. Maka Kau jadikanlah fasa
fasa yang kami jarang bergerak ini adalah fasa yang kami boleh menuntut ilmu secara istiqamah sampai kami mati ya Allah, agar daripada 24 jam kami ada ruang-ruang maslahah ilmu yang kami dapat tumpukan dalam kehidupan kami ya Allah, dan Kau izinkan kami dapat menghabiskan bacaan kitab kami 40 hadis akhir zaman dan kitab fiqh Safiatul Najah kami ya Allah, dan diberikan kefahaman yang baik untuk kami mengamalkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan harian kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.